Okey, kita sambung kepada seterusnya, iaitu ta'rif, dalil dan juga hukum. Okey, ta'rif, dalil dan juga hukum. Apa itu ta'rif al-ijarah? Yang pertama, ta'rif dari sudut lughatan kira'ul ajir, iaitu upah ataupun sewa. Apa maksud syar'an? Syar'an ialah aqdun yufidu tamlikul manfa'ah bi'iwadin, iaitu satu akad yang memberi manfaat, seseorang itu memiliki manfaat dengan bayaran tertentu. Satu akad yang membolehkan seseorang memiliki manfaat dengan bayaran tertentu. Okay. Contohnya ialah apabila ustaz nak sewa rumah. Sewa rumah bayarannya sebanyak RM50 ataupun secara logiknya RM500 lah sebulan. Okay. Bila ustaz bayar, ustaz buat meterai akad ataupun kontrak sewa dengan tuan rumah, sebulan RM500. Ustaz bayar RM500, maksud dia ustaz boleh guna rumah sewa tersebut, tandas dia, bilik dia, sinki dia, okay, semua manfaat yang ada dalam rumah tu ustaz boleh guna. Sebab ustaz bayar RM500. Tapi rumah tu bukan milik ustaz. Ustaz hanya memiliki manfaat dalam rumah. Itu maksud dia, akad yang membolehkan seseorang itu memiliki manfaat dengan bayaran tertentu. Okey, dari sudut dalil daripada Al-Quran, Alkitab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ini dalam bab menyusu. Fa in arda'na lakum, apabila kamu menyusu, apabila kamu kemudian jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Okey. Jadi apabila kita minta orang lain, perempuan lain untuk menyusukan anak kita disebabkan mungkin isteri kita sakit, okey. Jadi orang yang menyusu anak kita tu berhak untuk menerima upah susuan anak tersebut. Itu dari sudut konteks dalam ayat ni lah. Okay. Dari sudut upah, terlalu luas lah pembincangan dia, konsep dia. Contoh, upah mengecat, upah mengajar, upah membersihkan. Bahkan seorang cikgu pun dianggap sebagai makan gaji. Makan gaji ni maksud upah lah, upah mengajar. Sebulan berapa? Sebulan 2,000, sebulan 3,000, sebulan 1,000. Upah mengajar. Okay. Ataupun upah ikut hari, sehari 100, sehari 50. Maka itu ialah upah. Orang yang menjalankan kerja tersebut, maka berhak untuk mendapat upah. Adapun dari sudut hadis, ada dua hadis di sini. Yang pertama, an Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'jara ajiran falyu'limhu ajrahu. Barang siapa yang menggajikan orang. Maksud dia barang siapa yang mengambil seorang pekerja, hendaklah dia memaklumkan, memberitahu jumlah upahnya. Okey. Maksud dia di sini supaya orang yang bekerja itu tidak rasa tertipu apabila selesai kerja tiba-tiba bayaran upah yang dijanjikan tidak seperti mana yang dimaklumkan, ataupun tidak ada pemeteraian upah sebelum kerja. Jadi sebelum kerja mesti jelas berapa bayaran dia. Okey. Dan hadis yang kedua ialah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hujjam ajrahum. Satu hari Nabi berbekam dan Nabi membayar orang yang bekam itu upahnya. Kita pergi upah, kita pergi bekam kan. Maka berapa bayaran dia? Satu kap RM10. Kita bekam 10 kap, maka upahnya ialah RM100. Macam tu juga kita pergi ke kedai uti rambut. Kita bayar RM10. Maka RM10 itu ialah upah dia kerana dia melakukan kerja menggunting rambut kita. Maka itu dalam konsep al-ijarah. Maka hukum ijarah ialah mubahun, harus. Okey, harus. Hukum ijarah ialah harus. Maka dia bukannya sunat,
dia bukannya wajib, hukumnya adalah jaiz ataupun mubah. Okey, kita berpindah ke perkara yang ketiga, iaitu arkanul ijarah. Okey, arkanul ijarah ni ada 4. Dia berbeza sedikit dengan al-bai'. Kalau al-bai' ada 3. Okey, yang pertama ialah al-aqidani. Siapakah al-aqidani? Iaitu muajir. Muajir ialah tuan rumah, tuan barang. Adapun mustajir ialah penyewa, orang yang sewa. Itu dalam bab sewa menyewa lah. Kalau bab upah mengupah, muajir ialah orang yang minta supaya kerja dilakukan ataupun orang yang bayar upah. Adapun mustajir ialah orang yang melakukan kerja. Okey, contoh dia kalau ustaz pergi gunting rambut, ustaz ialah muajir, penggunting rambut itu ialah mustajir. Okey, faham eh? Yang kedua ialah sirah. Sama juga macam al-bai', sirah. Iaitu sirah di sini ada ijab dan juga ada qabul. Yang ketiga ialah ujrah. Okey, kamu jangan keliru dalam bab al-bai'. Dalam bab al-bai', rukun yang ketiga ialah maqun alaih. Maqun alaih ni terhimpun dalam tu ada 2, iaitu mabi' dan saman. Adapun dalam bab ijarah dia bahagi 2. Yang pertama ialah dia keluarkan menjadi ujrah, dan yang keempat ialah manfaat. Ujrah ni ialah bayaran sewa ataupun bayaran upah. Bayaran sewa ataupun bayaran upah. Adapun manfaat ialah manfaat yang kita gunakan. Kalau rumah, maka kita sewa rumah, maka rumah itu ialah manfaat. Kita sewa kereta, kereta itu ialah manfaat. Okey. Kalau mengecat rumah, maka mengecat rumah itu ialah manfaat. Okey. Kalau gunting rambut, maka rambut yang telah diguntingkan itu ialah manfaat yang kita dapat. Okey, faham eh? Okey. Kita berpindah ke berikutnya, iaitu syurutul al-aqidani. Okey, syarat bagi orang yang berakad, iaitu muajir dan juga mustajir. Okey, yang pertama ialah sama sebiji macam al-bai', cuma ada perubahan sikit. Yang pertama ialah ar-rusydu. Dalam ar-rusydu ni ada 3. Yang pertama, dia mestilah aqil, orang yang berakal. Yang kedua ialah dia mesti baligh, orang yang sudah baligh, bukan orang yang kanak-kanak. Dan ketiga ialah cerdik. Okey, orang yang cerdik. Okey, dia ada akal, dia juga baligh, tapi cerdik juga kena ada juga. Okey, dia bukan orang yang lembam, orang yang sindrom Down, ataupun orang yang safih disebut. Okey. Rukun yang kedua ialah ar-ridha, iaitu mestilah sukarela. Tiada paksaan. Kita nak sewa rumah, kita tak boleh paksa tuan rumah untuk sewakan kepada kita. Kita nak gunting rambut, kita tak boleh paksa orang tu gunting rambut kita. Dia mestilah atas kerelaannya. Kerelaan dari sudut kerja dan rela dari sudut upah dan bayaran yang ditetapkan. Dan yang ketiga ialah al-milk. Al-milku ni adalah memiliki manfaat. Dalam ni disebut, disebut ayakunal muajir malikan lil manfaah. Ayakunal muajir malikan lil manfaah. Okey. Iaitu muajir itu memiliki manfaat. Okey. Malikan lil manfaat. Okey. Dia mesti pemilik manfaat. Okey. Kalau dia tak memiliki manfaat, maka dia tidak boleh untuk menyewakan kepada orang lain. Okey dah. Kita berhenti dulu sekejap.